اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ayat 171 di tafsir. Setelah perang dalam peperangan Uhud telah selesai peperangan, Abu Sufyan balik sekat jalan. Dia makin rugi besar sebab dalam perang Uhud ini orang Islam hanya 70 orang saja mati. Sedangkan mereka masih ramai lagi. Kenapa kita tidak boleh serang mereka sehingga habis segala keturunan mereka? Sebab kalaulah duduk dalam keadaan begini, maka tiap-tiap tahun boleh jadi peperangan. Jadi kalau boleh kita kalahkan mereka sehingga akan undi, mana tidak ada tinggal bakal Islam lagi di Madinah. Dia pun bersyarat dengan orang dia Quraisy, maka mereka pun patah balik. Mana belum sampai di kota Mekah, mereka patah balik, nak buat serangan semula. Berita mereka datang balik ini sampai pada Nabi melalui wahyu. Nabi dapat tahu maklumat tentang mereka patah balik melalui wahyu. Kemudian Nabi SAW ajak para sahabat yang sudah cedera pun, yang sakit, yang menderita kesakitan, kecederaan yang berlaku dalam peperangan Uhud, Nabi panggil mereka ni supaya sanggup kembali melawan mereka, kerana mereka mula maju semula ke Madinah. Jadi dalam keadaan sakit-sakit begini mereka sanggup. Ini kalangan sahabat Nabi.
Maknanya baru selesai perang dan masih lagi merasai kepenatan, dan setengah-setengahnya mereka telah banyak cedera dan luka. Jadi apabila Nabi SAW ajak para sahabat untuk kembali semula lawan, semua sahabat bersedia. Tapi peperangan tidak berlaku pun. Cuma para sahabat jenis golongan manusia yang bersedia bila-bila masa untuk menyahut seruan jihad. Jadi masa ini masa pengorbanan besar, sebab mereka sudah penat. Mereka telah mengalami kekalahan dasar, penat pula nak pergi perang semula. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan kepada kita, para sahabat yang dilatih oleh Nabi ini sudah sampai tahap yang boleh dicontohi. Jadi ayat 172 ni berita gembira tentang sifat para sahabat yang Allah Ta'ala bagi balasan kepada mereka pahala yang besar. Cuma apabila para sahabat sanggup dan mula bergerak daripada Madinah ke Medan, kesanggupan itu menyebabkan nusrah telah turun. Nusrah Allah Ta'ala turun. Allah campak ke dalam hati Abu Sufyan dan geng-geng dia tu takut sangat. Ketakutan yang teramat ada dalam hati mereka, sehingga mereka tak berani nak mari. Sangat-sangat takut. Lalu mereka buat satu cara, upah rombongan Abdul Qais, upah beberapa kontak supaya pergi ke sana, ke Madinah, dan beritahu dengan apa saja bahasa supaya mereka takut. Dia upah. Mana dia bagi rasuah kepada beberapa orang daripada Abdul Qais, rombongan ni pergi jumpa puak Muhammad sana tu dan beritahu kepada mereka tak perlu mari lah. Sebab tentera Abu Sufyan begitu sekali ramai, kamu semua tidak mungkin nak lawan dia, tak mungkin dapat lawan dia. Maka dengan upah apabila itu rombongan itu pergi, dan betul sungguh mereka telah beritahu kepada para sahabat bahawasanya janganlah mari, kerana tentera-tentera Abu Sufyan begitu sekali ramai, kamu semua tidak mungkin untuk melawan. Kononnya dengan cara ini orang Islam pun takut juga. Sedangkan Allah Ta'ala tidak campur ke dalam hati orang Islam takut. Nusrah itu Allah zahirkan dengan kudrat dia. Daripada perkataan puak-puak ni, rombongan ni, maksudnya takutlah kamu pada mereka. Dalam ayat ni sebut, takutlah kamu pada mereka, mereka sangat ramai, kamu tak mampu nak lawan. Jadi ugutan daripada rombongan ini apabila didengari oleh para sahabat, keyakinan mereka untuk mati syahid lebih kuat. Apabila dia kata makhluk tu makhluk ni, contohnya akan lawan kamu dan kamu tak mampu, mereka kata cukup untuk kami Allah. Ini kalimah yang ada pada lidah mereka. Jadi para sahabat sampai satu tempat nama Hamra'ul Asad, duduk tunggu takut-takut nak mari ni, tapi tidak mari. Bila tidak mari, maka para sahabat balik semula ke Madinah. Cuma apabila berita kata peperangan akan berlaku kali kedua daripada puak Quraisy Mekah sana dengan puak Madinah ni, maka penjual-penjual yang biasa mari duduk untuk jual barang dia di kawasan peperangan ni, mari balik. Kena tepat mari. Sebab bila perang, mana-mana golongan yang menang, dia ada duit, boleh beli barang, bawa balik. Macam zaman kita lah, kalau ada buat perhimpunan apa-apa, ada penjual berderek barang kena jual, ada istimak, ada perhimpunan, maka penjual-penjual ambil kesempatan orang ramai ni untuk dia berjual. Ni sasalah ni baru dulu lagi. Mana berlaku peperangan, dua pihak, penjual mari jual juga. Sebab beberapa hak jual hak perang ni pun nak pakai juga, nak guna apa-apa keperluan. Jadi penjual-penjual yang mari duduk tunggu di tempat Hamra'ul Asad, tempat perjanjian untuk perang balik tu,
Tunggu-tunggu tidak bagi. Jadi para sahabat masa itulah mereka mengadakan sedikit sebanyak jual beli dan mereka dapat untung banyak. Allah bagi keuntungan dunia, Allah bagi keuntungan akhirat. Jadi alladzina istajabu lillahi war rasul, orang-orang yang sanggup menyahut semula seruan Allah dan Rasul untuk kembali ke medan jihad setelah dengar berita musuh mari semula. Min ba'di ma asabahumul qarh, dan sahut ni pun, kesanggupan ini pun setelah mereka ditimpa oleh penderitaan. Qarhu ni maknanya luka. Setelah mereka telah mengalami luka, cedera dalam peperangan. Jumlah ni jumlah mutada. Jumlah khabarnya lilladzina ahsanu minhum wattaqau. Jadi bagi golongan sahabat Nabi yang betul-betul memiliki hati yang baik di kalangan mereka, sehingga sanggup hadapi semula peperangan dalam keadaan luka dan menderita kesakitan. Wattaqau, dan mereka yang betul-betul jaga daripada penerakaan. Tidak sekali-kali ada dalam hati mereka enggan untuk menyertai jihad. Dengan sebab dua sifat ini, Allah Ta'ala bagi ajrun azim, pahala yang sangat besar. Kemudian ayat 173 gambaran mengenai bagaimana para sahabat setelah diugut oleh rombongan Uqaha. Alladzina qala lahumun nasu, itu para sahabat yang telah berkata kepada mereka oleh golongan Uqaha. An-nas ini itu rombongan Abdul Qais, nama rombongan yang diupah oleh Abu Sufyan. Itu para sahabat yang mana telah berkata kepada mereka oleh golongan Uqaha, Abdul Qais dan rombongan dia. Apa kata mereka? Kata golongan Uqaha ini, innan nasa, sesungguhnya puak-puak Mekah, qad jama'u lakum, telah berhimpun dengan jumlah yang ramai untuk lawan kamu. Fakhshaw, maka kamu semua takutlah pada mereka. Maka kamu semua takutlah pada mereka. Ini perkataan yang diguna oleh rombongan Uqaha ini. Jadi mereka kata begini, sesungguhnya orang ramai telah berhimpun begitu sekali ramai di kalangan orang Mekah untuk lawan kamu, maka takutlah kamu pada mereka. Perkataan ini apabila didengar oleh para sahabat, fazadahum imana, perkataan tadi menambahkan kepada mereka keimanan. Iman lagi kuat. Lalu mereka hanya berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alamat keimanan yang kuat ini zahir pada lidah mereka, hasbunallah, cukuplah kepada kami Allah, tidak perlu benda lain. Nak lawan kafir ramai mana pun cukuplah kepada kami Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik urusan untuk diserahkan Allah Ta'ala, sebaik-baik tempat untuk menyerahkan segala-gala urusan Allah. Jadi apabila mereka kata begini, itu mereka tidak ingin, tidak akan kembali untuk mundur ke belakang sekadar dengar daripada golongan Uqaha. Sedangkan para sahabat tidak tahu pun. Para sahabat tidak tahu pun ini halah daripada Abu Sufyan. Dan rombongan hak kata begini ni memang betul-betul tipu saja. Sebab Abu Sufyan yang rasa takut, Allah campur ketakutan dan kegurunan kepada orang Islam. Jadi semua ni halah Uqaha. Para sahabat tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala ajar kepada kita, segala halah-halah apabila Allah Ta'ala nak tolong satu golongan, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka keyakinan. Lalu fanqalabu min ni'matin min Allah, mereka kembali semula ke Madinah dengan dapat nikmat daripada Allah. Nikmat sini iaitu hasil daripada perniagaan yang mereka buat semasa berada di Hamra al-Asad. Dapat duit banyak, dapat harta banyak, wa fadlin, dan dapat pahala pun. Duit dapat, pahala dapat. Lam yamsasuhum su, mereka tidak ditimpa oleh sebarang kesusahan pun. Sebab Abu Sufyan tidak mari pun. Wattaba'u, dan mereka ikut ridwan Allah, keridhaan Allah. Mana mereka ikut ajakan dan seruan Nabi untuk kembali berjihad yang merupakan keridhaan Allah Ta'ala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah Ta'ala lah yang mempunyai kurnia yang sangat besar. Rancangan jahat daripada Abu Sufyan, halah dia tu sebenarnya
daripada bisikan syaitan. Nak ugut umat-umat Islam supaya takut ni bisikan syaitan. Innama dzalikum asyaitan. Sesungguhnya golongan yang ambil upahan untuk menakut-nakutkan orang Islam itu daripada syaitan. Yukhawifu awliya'ahu. Syaitan yukhawifu, asalnya yukhawifukum an awliya'ihi. Syaitan yang cuba menakutkan kamu terhadap golongan-golongan yang mengikutinya. Syaitan yang datang dalam hati seorang itu untuk membisikkan sesuatu. Dengan cara ini syaitan menakutkan kamu akan orang-orang di kalangan manusia yang mengikutinya, yang mengikuti syaitan. Yang dibisikkan ini daripada syaitan supaya orang beriman takut kepada manusia yang dibisikkan oleh syaitan. Maka oleh kerana itu fala takhafuhum, selama-lama kamu jangan takut pada mereka. Jadi golongan-golongan yang menentang agama ni, dia tidak ada bantuan Allah, dia ada hanya bisikan syaitan. Apa saja rancangan mereka untuk menentang umat Islam, semua daripada bisikan. Jadi fala takhafuhum, maka kamu jangan sekali-kali takut kepada mereka. Wa khafuni, dan kamu semua hendaklah takut pada aku sahaja. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu betul-betul beriman kepada aku. Ayat 176 tasliyah berserta takhwif ukhrawi. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Ramai orang munafik apabila berlakunya jihad begini, mereka tarik diri banyak. Kadang-kadang menyedihkan para sahabat. Duduk mari tengah jalan dah ni pun tarik diri juga. Jadi golongan-golongan munafik yang ramai majoriti ni, biasa keadaan-keadaan mereka itu menyusahkan sangat hati orang beriman. Lebih-lebih lagi Nabi SAW, ramai di antara pengikut-pengikut pada segi zahirnya, apabila berlaku jihad dan infak seperti ini, mereka mula tarik diri. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wala yahzunka, janganlah menduka citakan kamu wahai Muhammad, alladzina yusari'una fil kufri, golongan manusia yang cepat sangat pergi ke arah kufur. Golongan manusia yang pada zahirnya semacam pengikut kamu, tapi cepat sangat pergi ke arah kufur. Sebab innahum la yadurrullaha syai'an, mereka sebenarnya tidak boleh membahayakan agama Allah walaupun sedikit. Jadi mereka sokong, kalau mereka tidak sokong, agama Allah Ta'ala tidak akan jatuh dengan sebab sokongan mereka. Bahkan agama Allah Ta'ala akan naik dengan sebab orang Islam sendiri berjuang. Dan agama Allah akan jatuh dengan sebab orang Islam sendiri tinggal perjuangan. Daripada pihak musuh tidak memberi kesan. Jadi tidak perlu bimbang, tidak perlu bercerita. Innahum la yadurrullaha syai'an, bahawa mereka seramai mana pun yang menghilangkan diri daripada menyokong agama ni, tidak membahayakan agama Allah walaupun sedikit. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang yang Allah Ta'ala tidak ingin beri pahala akhirat. Tidak ingin ada akan untuknya satu bahagian pahala pun di akhirat. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Sebenarnya Allah ingin tidak memberi kepada mereka-mereka ini satu bahagian baik pun di akhirat. Sebab itulah perkara-perkara jenis kebaikan mereka mula menghilangkan diri. Apabila tajuk jihad dan infak, menghilangkan diri. Sebenarnya orang ni Allah Ta'ala tidak ingin memberi kebaikan akhirat, hanya ada di akhirat. Walahum azabun azim, bagi mereka hanya ada azab yang besar menanti mereka. Jadi kebaikan memang tidak ada, ia ada hanya azab. Ayat 177 takhwif ukhrawi. Sebab manusia yang lari daripada jihad dan infak ni semata-mata kerana dunia. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ishtarul kufra bil iman, sesungguhnya orang yang sanggup tukar, ambil kufur dengan jual iman. Tukar sini ishtara, mana tukar? Ambil kufur, jual iman. Bukan bermakna dia ada iman lepas tu dia bagi, tidak. Peluang sepatutnya beriman, peluang sepatutnya dia beriman dengan jihad dan infak ini, sepatutnya dia dapat iman dengan jihad dan infak.
tapi dia tukar, ambil kekufuran, mana lari daripada jihad dan infak. La yadhurrullaha syai'a, sebenarnya mereka tidak membahayakan agama Allah barang sedikit. Sebaliknya mereka membahayakan diri mereka sendiri. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang memedihkan di akhirat nanti. Kemudian Allah Ta'ala beritahu pada mereka tentang keadaan mereka sebenar itu. Ayat 178 ini keadaan mereka sebenar. Wala yahsabanna alladhina kafaru, janganlah pula orang-orang kafir yang tidak menyertai jihad dan infak itu menyangka. Jangan pula mereka menyangka, orang kafir itu menyangka annama numli lahu, bahawa kami menangguh-nangguhkan azab kepada mereka semasa dunia. Janganlah mereka menyangka kami tidak timpakan azab, kami tangguhkan tempoh azab, bagi peluang lagi dan lagi. Jangan menyangka itu khairul li anfusihim, itu lebih baik untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala tidak ada apa-apa kesusahan semasa dunia. Jadi mereka menganggap bahawasanya mereka ni dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Jangan menyangka gitu. Innama numli lahum, sebenarnya kami tangguhkan azab, kami biarkan mereka tidak ditimpa azab, supaya liyazdadu ithma, supaya mereka banyak kumpul dosa, supaya mereka dapat banyak kumpul dosa. Kalaulah kami bawa hukum maka dosa mereka sikit. Kami biarkan lagi sehingga satu tempoh yang lambat, maka dosa-dosa mereka akan bertambah-tambah. Jadi sini innama numli lahum, sebenarnya kami tangguhkan azab kepada mereka semasa dunia, supaya mereka himpun, menambahkan himpunan dosa untuk mereka sendiri. Walahum adzabun muhin, tentu sekali di akhirat mereka hanya akan ada azab yang menghinakan. Ada di kalangan orang beriman bisik dalam hati dia, kenapa Allah adakan ujian begini? Kenapa Allah Ta'ala ada ujian begini? Makna perkara-perkara yang didatangkan oleh Allah Ta'ala tidak disangka oleh mereka. Ujian begini ni memang mereka tidak sangka. Kalau kira-kira tak silah ujian lagu ni besar-besar begini. Allah jawab sebagai hikmah. Kenapa Allah adakan ujian? Sebenarnya ujian ini untuk kebaikan orang beriman. Untuk kebaikan orang beriman. Orang beriman akan nampak dan akan tahu dia ni duduk dalam derajat mana. Jika tidak ada ujian, mereka menyangka diri mereka sudah sampai tahap tinggi. Apabila ujian berlaku, tidak ada ke mana soalannya. Jadi dengan itu mereka akan buat perubahan. Jadi maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah Ta'ala tidak akan biarkan mukmin yang sebenar berada seperti mana kamu sekarang ini, bercampur aduk. Munafik pun ada, mukmin sebenar pun ada, tapi kamu tidak kamu tidak tahu. Ma'atum alaihi bermakna ikhtilaf, campur aduknya di antara golongan munafik dan beriman yang sebenar dalam satu kumpulan. Jadi Allah Ta'ala tidak akan biarkan mukmin yang sebenar itu berada dalam keadaan kamu hari ini bercampur aduk. Mukmin yang sebenar pun ada, munafik pun ada. Lalu Allah adakan ujian hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga Allah Ta'ala adakan ujian lalu membezakan, iaitu dengan memisahkan yang khabith, yang buruk, ini golongan, daripada yang baik betul, yang ini mukmin sebenar, ini golongan. Jadi dengan ada ujian ini dapat Allah pisahkan, bezakan mukmin sebenarnya begini, perwatakan tutur katanya begini, dan munafiknya begini, supaya munafik akan sedar dia tu munafik lah. Dan supaya mukmin itu rasa bersyukur dia telah diberi sesuatu kekuatan sehingga dapat menghadapi segala ujian dan dugaan.
Ada pula soalan, kalau gini macam mana? Dengan tidak ujian gini, tidak ada susah payah penat begini, Allah Ta'ala beritahu melalui wahyu pada Nabi supaya tunjuk ni munafik, ni mukmin sebenar. Jadi tak ada perang, tidak ada mujahadah susah payah. Mana melalui jihad dan infak ni memang kita kena tempuh mujahadah susah payah. Tapi apa salahnya kalau Allah Ta'ala bagi wahyu? Bagi wahyu pada Nabi. Dengan wahyu tadi, Nabi akan beritahu ini munafik, orang ni munafik, dan orang ni pula mukmin sebenar. Jadi tidak adalah susah payah. Allah jawab, wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberitahu kepada kamu perkara gaib. Allah Ta'ala tidak akan beritahu kepada kamu perkara gaib. Mana memberitahu perihal yang munafik yang tidak diketahui kecuali Allah ini, tidak patut Allah beritahu tanpa dugaan dan ujian. Ada dua sebab. Pertamanya, orang munafik masa ni dia boleh jadi beriman masa akan datang. Seperti mana kita dengar dulu pun begitulah hikmah dia. Jadi nama orang ni bahaya. Apabila kita dah dapat tahu dia ni munafik, masa ni dia munafik, boleh jadi sebelum mati dia bertaubat, dia akan jadi mukmin sebenar. Tapi apabila dah nama dia naik munafik, walaupun dia bertaubat betul-betul pun, dia akan rasa malu. Baiklah biarkan begitu. Sebab orang munafik ni pun satu hari dia akan berubah. Yang kedua, kalau sekiranya Nabi ada ni okeylah. Tapi kalau Nabi wafat, orang pun di hari sampai kiamat nak tahu macam mana munafik. Siapa nak dapat wahyu pula? Jadi masing-masing akan tuduh-menuduh. Jadi oleh kerana itu, memberitahu secara wahyu tentang orang munafik siapa, orang mukmin siapa, tidak menguntungkan dan merugikan. Sebab orang munafik ini pun dia tidak suka, dan dia boleh jadi dengan sebab sifat-sifat yang lahir pada dia, dia sedar, dia insaf, dia boleh jadi dia bertaubat dan berlaku begitu pun. Dan berlaku begitu pun. Mana bukan semua munafik ni akan dihukum azab, kecuali mereka-mereka dalam takdir Allah sudah berada tahap 4. Mereka ni memang tidak ada harapan. Tapi sebahagian di antara para sahabat yang pada asalnya adalah munafik, tapi Allah SWT telah ubah mereka. Dan ayat-ayat tentang munafik ini diguna pakai hingga hari ini untuk golongan orang-orang Islam juga yang lemah iman. Ayat ni dan dulu memang munafik lah, tapi zaman ini ahli ulama tafsir kata diguna pakai ayat-ayat seperti munafik ni kepada orang Islam yang lemah iman. Sebab sifat-sifat dia pun adalah merupakan sifat ciri munafik juga. Maka masing-masing berusahalah supaya hilang daripada mereka sifat kemunafikan. Jadi dengan cara ujian dan cobaan secara kehidupan begini, mudah bagi orang kemudian hari untuk dapat jam dan kenal sifat-sifat munafik. Jadi wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib, dan Allah Ta'ala tidak patut memberitahu kepada kamu perkara gaib. Yang ini perkara gaib mana? Perkara gaib munafik siapa? Walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Akan tapi Allah Ta'ala pilih daripada kalangan rasul-rasulnya, termasuk Nabi Muhammad SAW, orang yang dia kenaki, untuk memberitahu sedikit sebanyak tentang golongan munafik, untuk memberitahu sedikit sebanyak tentang munafik. Tapi nama-nama ini pun disenaraikan dan disembunyikan, dirahsiakan. Jadi sahabat Nabi lain-lain tidak tahu kecuali Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, yang dipilih oleh Nabi untuk menyenaraikan nama-nama, supaya nama-nama ini kena berjaga-jaga. Jangan guna dia sebagai ketua, dan jangan bagi tugas-tugas penting dan sebagainya. Jadi nak menyelamatkan keadaan-keadaan seterusnya, nama-nama ini kena jaga. Jadi Allah Ta'ala telah pilih Nabi SAW memberitahu sebahagian, bukan semua, sebahagian daripada golongan munafik. Ia memang mati akan mati dalam keadaan nifaq. Sebahagian besarnya tidak ada. Oleh kerana itu paling penting bagi kamu semua, fa'aminu billahi wa rasulihi. Kamu semua hendaklah betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Ikhlaskanlah keimanan kamu. Islam kamu, Islam yang sebenar. Itu tugas kamu. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan sekiranya kamu betul-betul beriman dan bertakwa, falakum ajrun 'azim, kamu akan dapat pahala yang sangat besar.
kamu akan dapat pahala yang sangat besar. Jadi syariat jihad ini akan digunakan pakai sampai bila-bila. Jadi setiap khalifah dia akan dapat tahu golongan-golongan mukmin sebenar dan golongan-golongan masih ada sifat-sifat munafik dengan cara jihad dan infak. Ayat 180 pengulangan semula mengenai infak. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Jangan pula menyangka orang-orang yang kedekut untuk membelanjakan harta yang Allah beri kepada mereka daripada kurniaan Allah. Kedekut itu huwa khairan lahum, baik bagi mereka. Jangan menyangka itu baik. Bal bahkan kedekut itu huwa syarrul lahum, buruk bagi mereka. Yang sangat buruk bagi mereka. Sebab harta-harta ini apabila tidak infakkan, sedangkan dia wajib diinfakkan, sayutawwaquna ma bakhilu bihi, akan dikalungkan harta-harta yang mereka kedekut untuk belanjakannya pada hari kiamat di leher mereka dengan bentuk ular neraka. Dalam hadis sahih, yutawwaq ni dikalungkan. Harta-harta tadi akan dijadikan ular dan dikalungkan pada leher mereka untuk mematuk mereka. Sayutawwaquna, akan dikalungkan pada leher mereka ma bakhilu bihi, harta-harta yang mereka kedekut untuk infakkan. Yang ni jenis-jenis harta yang wajib diinfakkan, seperti harta zakat yang tidak dibayar dan sebagainya pada hari kiamat. Jadi tidak baik sebenarnya bagi mereka itu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu bodohnya golongan yang bakhil. Bodohnya golongan yang bakhil. Kenapa? Segala harta-harta ini sebenarnya milik Allah. Pewarisannya, segala-gala itu milik Allah. Diberi kepada mereka milik sementara. Kalau nak bagi mereka itu jadikan milik yang kekal, mereka infakkan. Tapi kalau mereka tidak infak, maka milik sementara itu akan bertukar kepada orang lain. Sebab milik sebenarnya Allah. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Milik Allah lah, dan milik Allah lah pewarisan apa saja di langit dan di bumi. Mana setiap orang yang telah mati, dia serah balik kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi kepada orang lain pula. Jadi nak supaya jadikan milik kekal dengan cara infak. Jika kita infak, milik jadi kekal. Kalau tidak infak, milik sementara akan bertukar tangan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Ta'ala dengan begitu maha mengetahui apa yang kamu lakukan, supaya setiap infak kamu itu dibuat ikhlas kerana Allah Ta'ala, supaya betul-betul menjadi pahala kepada kamu. Ayat 180 ini syikayat. Sebenarnya infak, hikmah di sebalik infak adalah nak menjadikan harta yang sementara ini jadi harta kekal. Dengan cara infak ini, harta yang sementara akan jadi harta kekal. Kalau tidak infak, harta ni akan bertukar tangan. Kita akan ditinggalkan begitu. Boleh jadi harta tadi dijadikan sebab untuk diazab kalau kita tidak memenuhi syariat, tidak mengikuti syariat. Jadi apabila tuntutan infak ada dalam Al-Quran, dalam wahyu, golongan-golongan Yahudi dan Nasara dulu, mereka kata Allah fakir miskin, kita pula kaya raya. Laqad sami'allahu qawla alladhina qalu, sesungguhnya Allah dengar perkataan orang-orang yang mengatakan dengan tujuan untuk mempersendak. Kerana mereka ini sangat-sangat kedekut, sehingga mereka tergamuk kata perkara-perkara yang ada hubungan dengan infak ini. Mereka kata innallaha faqirun, sesungguhnya Allah jadi fakir miskin, minta duit dengan kita. Wa nahnu awliya'u, dan kita kaya raya. Sebab apa? Sebab dia minta daripada kita harta supaya diinfak. Allah jawab, sanaktubu ma qalu, kami akan tulis semua sekali apa yang mereka katakan untuk dihukum. Kami akan tulis semua sekali apa yang mereka katakan untuk dihukum. Bukan setakat itu, waqad lahumul anbiya bighairi haqqin, perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa alasan betul, tanpa sebarang alasan, kami akan tulis juga. Dan di akhirat nanti naqulu wa naqulu, kami akan katakan kepada mereka, zuqu, kamu semua rasailah azabal hariq, azab yang membakar, azab yang sangat kuat membakar.
Zalika bima qaddamat aydikum, azab yang membakar ini dengan sebab amal yang kamu buat sendiri. Bima qaddamat aydikum, dengan sebab amal yang kamu buat sendiri. Sebut tangan sini maknanya semua anggota, termasuk lidah dan sebagainya. Jadi wa annallaha, dan Allah Taala, bahawa Allah Taala laisa bizzallamin lil abid, tidak menzalimi walaupun sedikit atas sekalian hamba. Semua penyiasaan yang berlaku di neraka daripada usaha hamba itu sendiri. Ayat 183, adalah perkataan Yahudi. Yahudi yang sebut takdilah innallaha faqirun, sesungguhnya Allah telah jadi fakir miskin dan kita pula jadi kaya raya. Sebab Yahudi ini golongan manusia yang tidak lagi diberi kepada mereka agama. Seolah Allah tarik balik tugas agama. Tugas mereka Yahudi ini kumpul dunia. Kumpul pula dunia yang haram, bukan yang halal. Seperti mana kita baca lepas-lepas. Riba ini adalah merupakan suatu perniagaan Yahudi. Sebab Allah tak bagi dah pada mereka perniagaan agama. Mana pahala-pahala ni mereka tidak diberi dah. Sebab mereka dapat zillah dan maskanah. Jadi perniagaan Yahudi ini untuk melariskan riba di atas dunia, sehingga sampai tahap keadaan hati dia berkali teruk. Daripada penyakit riba inilah mereka telah menuduh Allah fakir dan kita kaya raya. Sedangkan sepatutnya orang banyak harta dia tidak akan rasa kedekut. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, harta apabila tidak diinfakkan, maka kesan dia manusia akan jadi sayang untuk agama. Ia tidak seperti orang miskin. Harta yang disimpan tanpa halal, mana tidak cara halal, harta tadi menyebabkan untuk orang kata rasa kedekut sangat, dan perkataan-perkataan ini akan lahir. Dan ini merupakan golongan Yahudi. Jadi mereka ini apabila diajak untuk agama, diajak untuk agama dengan diberitahu keadaan-keadaan sebelum ini, maksudnya mereka keturunan Yahudi ini keturunan Nabi-Nabi, pernah memerintah dunia, pernah mentadbir di segi agama dan dunia. Takut-takut mereka akan sedar dan isah. Jadi Allah Ta'ala beritahu alladzina qalu, bahawa Yahudi yang berkata seperti tadi, Yahudi ini juga akan berkata apabila diajak mereka itu untuk kembali kepada agama. Jadi innallah, mereka kata innallaha ahida ilaina. Yahudi jawab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berjanji kepada kami melalui nabi-nabi kami dulu, bahawa Allah Ta'ala telah adakan satu perjanjian kepada kami pokok Yahudi melalui nabi-nabi kami dahulu. Apa dia? Alla nu'mina li rasulin, bahawa kami tidak akan beriman dengan mana-mana rasul hatta ya'tiyana bi qurbanin, sehingga nabi itu tunjuk pada kami satu korban. Korban satu pengorbanan binatang ke. Lalu satu pengorbanan yang ditunjuk oleh nabi itu diletak di tengah padang, takuluhun naru, api daripada langit akan turun makan dia. Ada begini maka kami ikut nabi itu. Tapi kalau tak boleh tunjuk perkara-perkara seperti ini, Tuhan telah berjanji dengan kami melalui nabi-nabi kami dulu, kami tak boleh ikut, kata mereka. Ini bohongan semata-mata. Innallaha faqirun pun bohongan juga. Ini pun bohong. Dia reka semata-mata, tidak ada pun perjanjian dengan mana-mana nabi. Qul, jawab pada mereka, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Wahai pokok Yahudi, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul sebelum aku Muhammad. Sebelum aku sini dan sebelum Muhammad. Bil bayyinati, dengan berbagai-bagai dalil dan bukti. Rasul-rasul kepada kamu dulu. Wa bil ladzi qultum, dan dengan cara yang kamu sebut pun ada dah rasul. Yang mana rasul sebagai bukti mukjizat dia, maka rasul akan tunjuk kepada umat dia masa tu pengorbanan di padang, lalu api pun makan. Jadi wabil ladzi qultum, dengan apa yang kamu sebut ni pun rasul pun ada. Tapi rasul tu juga kamu bunuh. Falima qataltumuhum, maka kenapa mereka itu kamu telah bunuh?
Rasul hak ada mukjizat seperti kamu kata ni pun kamu bunuh. Rasul yang mari dengan dalil dan bukti lain-lain pun kamu bunuh. Maka kenapa kamu bunuh mereka? In kuntum sadiqin, sekiranya benar dalam dakwah kamu, tidak akan beriman melainkan rasul jenis ini. Jenis ada bentuk pengorbanan yang dimakan. Pengorbanan itu oleh api daripada langit. Ayat seterusnya, ayat 184 ini ayat tasliyah. Fa in kadzabuka, maka sekiranya mereka masih mendustakan engkau wahai Muhammad dengan berbagai-bagai dusta bohong, faqad kudziba rusulun min qablika, maka sesungguhnya rasul-rasul lain sebelum kamu juga didustakan oleh umat masing-masing. Ja'u, mereka dulu pun ja'u bil bayyinah, mereka datang jumpa umat dengan dalil dan bukti. Waz-zuburi, dengan kitab-kitab kecil. Wal kitabil murid, dengan kitab-kitab besar. Ada belaka siap pada mereka itu, Allah siapkan pada mereka itu. Tapi mereka juga didustakan oleh kaum masing-masing. Maka kamu ini umat Nabi terakhir, sabar sajalah. Jalan yang kamu lalui ini sama dengan jalan Nabi-Nabi dahulu, maka sabar sajalah. Sebab mereka dulu telah sabar, maka kamu hendaklah sabar. Ini tasliyah. Ayat 185, pengulangan semalam mengenai jihad. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti dia satu hari akan mengasai mati. Mengasai mati dia dapat tidak. Kalau sebut kata dia pernah hidup, dia kena mati. Jadi setiap orang akan mati. Jadi jihad ini bukan menyebabkan satu orang itu akan berlaku pada dia benda yang tidak akan berlaku. Bahkan jihad ini akan berlaku pada dia benda yang memang kena berlaku, iaitu mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kamu akan dibalas segala pahala-pahala amalan-amalan kamu bukan dunia, hari kiamat. Nak tunggu dapat tengok balasan, dia kena mati. Jadi nak tunggu balasan sebenar, kamu akan tengok selepas pada mati. Jadi mati ni kena lalu, kena lepaskan, baru jumpa syurga. Jadi balasan yang Allah bagi kepada kepada kamu semasa dunia ni, bayangan dia baru. Jadi nak sungguh hak sebenar, kena lalui mati. Jadi wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kamu akan diberi balasan pahala-pahala kamu yang kamu buat banyak mana sekalipun, kamu akan jumpa di kiamat, di hari kiamat. Dan kiamat ini satu alam selepas mati. Di sana, faman zuhziha 'anil nar, maka siapa saja yang dijauhkan daripada api. Di akhirat nanti apabila seorang itu dijauhkan daripada api. Jadi faman zuhziha 'anil nar, maka sesiapa saja yang dijauhkan daripada api, wa udkhilal jannata, lalu dimasukkan ke dalam kebun syurga, faqad faza, maka sesungguhnya dia telah capai kejayaan sebenar. Sana baru dikira berjaya. Adapun dunia ini masalah infak pula. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghururi, kecuali kesenangan yang menipu, yang banyak menipu. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sedikit kesenangan yang banyak menipu. Mata' ni sedikit kesenangan, al-ghurur banyak menipu. Sehingga mubalaghah daripada orang mana banyak menipu. Mana cerdik pandai di atas dunia, banyak kena tipu ke dunia. Seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Namrud. Golongan-golongan cerdik pandai ini banyak tertipu. Jadi oleh kerana itu, wa mal hayatud dunya, ingatlah dunia ini suatu kesenangan yang sedikit, lagi banyak menipu. Ayat 156 ni kedua-dua, jihad dan infak. La tumlawunna fi amwalikum wa anfusikum, kamu pasti akan diuji pada harta dan diri kamu. Kekurangan pada harta dan kelemahan pada diri kamu, kamu pasti akan diuji. Dengan cara jihad dan infak ini, kamu akan diuji harta dan diri. Adalah sikit sebanyak kekurangan harta, ada sikit sebanyak kelemahan, kesakitan, kecacatan pada diri kamu. Sebab kamu adalah orang yang beriman. Dan juga tasliyah kepada orang beriman. Wala tasma'uni adalah tasliyah. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum, dan kamu pasti akan dengar daripada ahli kitab, daripada ulama mereka, daripada penita ahli ibadat mereka, kitab sebelum kamu, Yahudi Nasara. Dan juga wa minal ladina asyraku, kamu akan dengar juga daripada orang syirik zaman ini.
ahlu kitab zaman dahulu, orang syirik zaman ini kamu akan dengar azan kathira. Azan kathira ni bicara yang menyakiti hati. Azan ni maknanya sedikit sebanyak bicara dan perkataan yang menyakiti hati. Kamu akan dengar daripada mereka golongan ulama Yahudi dan juga pendeta dan ahli ibadat Yahudi, Nasara, dan daripada orang syirik zaman ini. Kamu akan dengar daripada mereka azan kathira, bicara tentang perkara yang menyakiti hati. Banyak sekali. Jadi inilah perkara yang merupakan sedikit sebanyak ujian. Mana akan dengar daripada mereka sesuatu daripada lidah mereka, tidak lebih pada itu. Daripada ayat ni Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita dengan makna tasliyah adalah ujian-ujian besar tak akan berlaku. Ujian-ujian besar sehingga ketubuh badan kita akan dihancurkan oleh mereka tidak akan berlaku. Ujian-ujian ini saja banyak berlaku. Maknanya kata-kata mereka azan kathira, kata-kata yang menyakiti mereka itu banyak berlaku. Tapi ujian kecil. Mana ujian-ujian besar sehingga kamu dihancurkan oleh mereka, ini tidak akan berlaku. Jadi tasliyah dengan makna itu, dengan makna ujian kecil saja daripada mereka, sabar daripada kata-kata. Oleh kata Allah kata wa in tasbiru, dan sekiranya kamu dapat sabar, wa tattaqu, dan dapat jaga syariat, jangan menyalahi, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya dapat sabar dan takwa ini daripada azmil umur, urusan-urusan penting dalam agama yang diutamakan untuk diberi pahala yang banyak. Azmil umur ni urusan-urusan yang sangat penting, perkara-perkara yang sangat dituntut dalam agama yang perlu kita penuhi. Mana dua sifat, takwa dan sabar. Ayat 187, zajrun kepada ahli kitab, teguran kepada mereka. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, di waktu Allah Ta'ala ambil perjanjian kepada orang-orang ahli kitab dengan memberi kepada mereka kitab Taurat atau kitab Injil. Tujuan bagi kitab ni la tubayyinunnahu linnas, supaya kamu jelaskannya betul-betul kepada orang ramai. Tujuan bagi kitab ni, perjanjian daripada Allah ialah mengajar kita. Dah ambil dah kitab Taurat, dah ambil dah kitab Injil, tubayyinunna, hendaklah kamu jelaskan, huraikan kepadanya tentang kitab ini linnas, kepada semua orang. Wala taktumunahu, jangan kamu sembunyikan kitab ini. Ini perjanjian. Tapi apa berlaku? Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka buat kitab ini di belakang mereka. Bahasa kiasan bagi tidak peduli. Fanabadhuhu, maka buat kitab ini di belakang mereka, bermakna mereka tidak peduli pun kitab ini. Seperti mana satu orang buat barang, washtarau bihi, mereka tukar dengan tidak mengajar kitab, samanan qalila, dapat upah, dapat pemberian dunia, dapat habuan dunia daripada golongan bawahan mereka. Sini dalam kitab tulis min safalatihim biriyasatihim fil ilmi, Jalalain kata, dengan cara mereka tukar bihi, dengan tidak mengajar kitab, bikitmanil kitab, dapat apa? Dapat samanan qalila, dapat habuan dunia yang sedikit daripada golongan-golongan bawahan, kerana mereka ketua ilmu. Dengan golongan bawahan kerana mereka ketua ilmu. Jadi dengan sebab mereka ni ketua ilmu, orang bawahan akan bayar kepada mereka. Sebab ilmu yang diajar bersesuaian dengan nafsu orang bawahan, tidak mengajar kitab betul-betul daripada Injil dan Taurat. Allah kata fa bi'sa ma yashtaru, maka sangat buruklah apa yang mereka tukar. Sangat buruk apa yang mereka tukar, iaitu mereka tukar sembunyi isi kitab dengan dapat habuan dunia daripada pengikut bawah. Ini pun teguran lagi, wala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, kamu jangan menyangka, janganlah kamu menyangka alladhina yafrahuna, golongan ahlu kitab yang bergembira, yang cukup bergembira, bima afa atau, dengan apa yang mereka buat. Apa dia sini? Mas ini adalah menyembunyikan kitab. Jangan kamu menyangka wahai Muhammad akan orang-orang yang betul-betul gembira
dengan apa yang mereka dapat buat. Buat apa di sini? Buat sini adalah menyembunyikan kitab, kitmanul kitab, kebenaran yang ada dalam kitab mereka sembunyikan. Tapi wa yuhibbuna an yuhmadu, mereka sangat-sangat suka dipuji kerana mengajar kitab. Mereka sangat-sangat suka an yuhmadu, dipuji, bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang mereka tak buat pun. Itu mengajar kitab. Bahagian mengajar kitab mereka suka dipuji, tapi mereka tidak mengajar pun kitab, sebab mereka menyembunyikan isi kitab. Pujian nak, tapi buat tidak betul. Fala tahsabannahum bimafazatin, diulangi semula, maka jangan kamu menyangka mereka itu lepas, selamat minal azab, daripada azab. Walahum azabun alim, di akhirat nanti bagi mereka azab yang memedih. Maka dunia juga Allah Ta'ala akan bagi azab. Maka jangan kamu menyangka ahli kitab seperti ini selamat daripada azab dunia. Satu hari Allah azab juga mereka. Ayat 189, i'adah tauhid. Walillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan lapisan langit dan bumi, milik dia belaka. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala itu Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat penutup ini, penutup surah ini, dia tu ayat sejenis ayat surah Baqarah juga. Seperti mana amanah Rasul adalah ayat-ayat yang dibaca pada waktu-waktu tertentu, seperti selepas sembahyang. Ini pun ayat yang dibaca oleh Nabi semasa bangun untuk sembahyang tahajud. Nabi apabila dia bangun daripada tidur, kadang-kadang dia baca ini ayat, 10 ayat. Daripada ayat 90 ini terpakai, barulah dia ambil wudu, dia melakukan solat. Apabila kita teliti tengok, apa yang dibuat oleh Nabi itu banyak memberi kesan rohani. Sebab bangun sembahyang tahajud ini, bangun sendiri itu mungkin satu pemberian dah, tapi untuk meneruskan satu orang itu dengan ibadah, ini satu perkara lain. Manusia boleh bangun untuk kerja-kerja dia lain, tapi bangun untuk beribadat, bermunajat dengan Allah tanpa bantuan daripada Allah Ta'ala memang susah dan sukar. Lebih-lebih lagi manusia itu diganggu oleh nafsu dia, bisikan syaitan yang ada pada dia, duduk bisik pada telinga dia. Tak, semula-mula lah nak jadi baik pun berbagai-bagai bisikan. Jadi daripada amalan Nabi dapat kita tahu bahawasanya ini ayat 10 ayat ni Nabi baca dulu. Dan dalam ayat ni maknanya bila kita perhati tengok, memang inilah doa daripada seorang hamba kepada Allah, memberi kekuatan rohani kepada dia. Kenapa kita bangun sembahyang tahajud? Kenapa kita kena buat begini? Maka daripada ayat-ayat yang kita akan baca inilah suatu dorong yang kuat. Dorong yang kuat untuk kita buat sesuatu. Di atas nikmat boleh bangun sembahyang tahajud. Jadi ini sunnah Nabi ni. Jadi kita hafal ayat ini untuk kita baca. Kadang-kadang kita boleh baca ayat ni pun tak apa dah. Tak boleh buat sesuatu daripada apa yang Nabi buat. Cuma biasanya apabila satu orang itu dapat buat benda ni, malam esok dia akan dapat buat panjang lagi, ambil wuduk. Malam yang ketiga dia boleh ambil wuduk, bukan saja ambil wuduk, dia boleh sembahyang 2 rakaat. Dan seterusnya, pemberian demi pemberian akan diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi bermula dengan ayat-ayat inilah Nabi baca. Jadi kita tengok terjemahan dia. Inna fi khalqis samawati wal ardh, bahawa pada mencipta langit bumi, dan bahawa pada perselisihan malam dan siang bukan sia-sia, la ayat, dan tanda dan bukti yang sangat banyak, li ulil albab, bagi mereka yang memiliki akal yang waras, untuk dijadikan bahan bukti Allah tidak ciptakan sia-sia. Itu apabila Allah adakan langit bumi malam siang, mana Allah nak pada hamba ni semasa duduk atas bumi ini buat sesuatu. Jadi apabila Allah Ta'ala kata ulil albab, mereka yang memiliki akal yang waras. Siapa? Alamat akal yang waras adalah alladzina yadhkuruna Allah, orang yang sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah ini sekurang-kurangnya hati dia ingat Allah, sekurang-kurangnya hati. Lepas tu kalau boleh dua, hati dan lidah, itu lebih baik. Hati ingat Allah Ta'ala, sebut dengan lidahnya zikir-zikir ayat-ayat Quran.
Lepas tu kalau boleh buat 3, hati ingat Allah, sebut dengan lidah, dan anggota boleh sujud semaya, maka lebih baik. Jadi alladzina yadhkuruna Allah, iaitu orang yang sanggup mengingati Allah dengan 3. Qiyaman, kadang-kadang dia berdiri, wa qu'udan, kadang-kadang dia duduk, wa ala junubihim, kadang-kadang dia baring. Dia ingati Allah. Dan ini nama bagi gambaran bagi 2 suasana. Pertama, qiyam wa qu'ud ni semaya. Ini memang hak tertinggi. Dia kumpul 3 dalam 1. Tapi bukan berarti semaya saja. Qiyam ni masa dia berdiri-berdiri dia ingat Allah. Dia duduk-duduk dia ingat Allah. Dia baring-baring dia ingat Allah. Mana semua keadaan hati dia sentiasa ingat Allah. Ingat dengan hati saja pun sudah boleh pahala. Campur dengan zikir dengan lidah pun lagi boleh pahala. Boleh pahala hati dia, boleh pahala lidah dia. Sehingga ulama hadis tulis dalam kitab hadis, satu orang itu dia berzikir dengan lidah, tapi hati dia tidak ingat pada Allah. Dia kata, syukurlah pada Allah Ta'ala, sebab lidah tu diberi pahala. Lidah kamu sebut Allah itu diberi pahala. Kalau kamu ingat pula, diberi 2 pahala. Seperti kamu, kalau kamu duduk dia, kamu duduk sebut benda lain, kamu menyanyi kau, boleh dosa. Hati khayal, hati duduk mikir benda lain, tapi mulut duduk menyanyi, tapi mulut boleh dosa lah. Jadi walaupun kamu tidak ingat Allah, tapi diberi taufik sebut Allah itu pun boleh pahala. Kamu syukurlah pada perkara itu. Apabila kamu syukur dapat sebut lidah dengan lidah kamu Allah, Allah akan bagi khasyuk pula, hati boleh ingat Allah. Jadi umum. Wa ala junubihim, dan ketika kamu baring, masa tidur. Dan itu lidah kita dan hati kita, fikiran kita pula. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka ini sentiasa berfikir pada keciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala tidak buat sia-sia. Apabila Allah Ta'ala sebut dalam kitab dia, ada segala-gala ini dengan kudrat dia, maknanya sesuatu kita yang duduk atas dunia ni kena buat. Kerana Allah Ta'ala telah titahkan sesuatu supaya kita buat, Allah Ta'ala larang sesuatu kita tinggalkan. Jadi segala apa yang dia sebut ni, dalil-dalil dia ni ada belakang luar. Seperti mana kamu percaya ini semua daripada cipta Allah, so lagi kamu kena percaya, arahan aku kamu kena buat, larangan aku kamu kena tinggal. Jadi dia fikir gitu. Wa tafakkaru, mereka berfikir pada ciptaan langit dan bumi ini, hingga membawa mereka sedar mereka ini hamba yang kena buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Natijah daripada fikir, minta pada Allah doa. Dengan sebab fikir itulah dia akan berdoa. Ini natijah fikir. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak ciptakan kami sia-sia, seperti mana kamu tidak ciptakan langit bumi itu sia-sia. Seperti mana langit dan bumi luar sana kamu tidak ciptakan sia-sia, kerana dia bahan bukti kamu. Begitu juga kamu telah ciptakan kami ini tidak sia-sia juga. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ni tidak sia-sia berlaku. Ada maksud. Langit bumi maksud dia sebagai bahan bukti, manusia maksud dia untuk diuji. Oleh kerana itu, subhanaka, maha suci engkau daripada buat kerja sia-sia. Ada maksud. Maksud manusia untuk berbakti, maksud makhluk lain bahan bukti. Maka wahai Tuhan kami, faqina azabannar, lindungilah kami daripada api neraka. Kerana kalau tidak ikut apa yang diarah, yang tidak tinggal apa yang dilarang, maka manusia akan diumbar dalam api neraka. Itu doa pertama, Rabbana. Doa kedua, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nara, siapa saja engkau masukkan dia nanti di dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sesungguhnya orang itu engkau telah hinakannya cukup-cukup. Hak mana engkau masukkan di neraka, itulah orang yang engkau hinakan. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi golongan yang zalim. Zalim atas diri sendiri, pembantu dan penolong nanti di akhirat. Tak ada siapa nak tolong dan bantu. Ini nafi syafaat qariyah. Doa ketiga, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini dipanggil berdalil dengan naqli. Rabbana innana sami'na, sesungguhnya kami telah dengar pun munadian, penyeru. Penyeru sini adalah Rasul dan pengganti Rasul. Yunadi lil iman, menyeru supaya beriman, supaya percaya betul-betul. Apa dia?
Dalam seruannya berbunyi an aminu bi rabbikum. Kamu semua wahai manusia, wahai hamba, berimanlah kamu akan Tuhan kamu. Mana terimalah apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kamu. Semua rukun iman, rukun Islam. Lalu fa'amanna, kami pun berimanlah. Jadi kami pun telah jadi orang beriman. Doanya keempat, Rabbana, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami sini adalah merupakan doa untuk melindungi azab, dengan dihilangkan sebab-sebab yang boleh menyebabkan dapat azab. Ini doa yang keempat ini, doa supaya dihilangkan sebab-sebab yang menyebabkan manusia itu dihumban dalam neraka, dalam azab neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, maka ampunlah dosa kami. Faghfir lana dzunubana, ampunlah dosa-dosa besar kami. Sebab ada depan lagi dosa kecil. Wa kafir anna sayyi'atina, dan tutuplah dosa-dosa kecil kami. Ampun dosa-dosa besar dan tutuplah dosa-dosa kecil kami. Jadi apabila dosa besar, dosa kecil tidak ada, wa tawaffana ma'al abrar, matilah kami satu hari di atas husnul khatimah, bersama dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik ini orang yang selamat daripada azab. Wa tawaffana, matikanlah kami suatu hari nanti di atas husnul khatimah, bersama dengan orang-orang baik. Ini doa lindung daripada api neraka. Jadi sebab-sebab nerakanya dosa. Dosa kufur, dosa syirik, dosa besar, dosa kecil. Kemudian doa yang kelima, minta sebab-sebab menjadi ahli syurga. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, beri jugalah pada kami, ma wa'adtana, apa yang kau telah janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui lidah rasul-rasul kau, iaitu syurga. Beri juga pada kami apa yang kau telah janjikan kepada kami melalui lidah rasul-rasul engkau, yakni syurga. Dengan memberi kepada kami taufik untuk melakukan amal-amal ke syurga. Wala tukhzina yaumal qiyamah, janganlah kamu hinakan kami pada hari kiamat nanti dengan buat amal tapi tidak dapat pahala. Buat amal tidak dapat pahala, ataupun dalam dunia ini duduk buat sesuatu perkara yang akan kena azab juga di akhirat. Mana kedatangan di dunia untuk menderita di akhirat. Jangan jadi gitu, sebab jadi hina. Wala tukhzina, janganlah hina kami pada hari kiamat dengan jadikan kami golongan yang melakukan sesuatu tapi tidak dibalas dengan balasan yang baik. Innaka la tukhlifu mi'ad, bahawa engkau tidak mungkiri janji. Apabila 5 doa ni dibuat, fastajaba lahum rabbuhum, Tuhan mereka menerima doa mereka. Tuhan mereka berdoa, menerima doa mereka dengan kata-kata, anni, sesungguhnya aku Allah, la udhi'u, aku tidak akan hampa dan sia-siakan amala amilin, amala sesiapa saja yang beramal, minkum dari kalangan kamu yang beriman, min zakarin, baik laki-laki, au unsa, baik di kalangan wanita. Jadi sini Allah Ta'ala tak akan sia-siakan amalan seorang yang beramal di kalangan kamu, baik laki-laki dan baik wanita. Ba'dukum min ba'din, sebagai kamu pun sebagai pada lain. Mana-mana orang laki-laki lahir pada ibu, mana-mana wanita lahir pada benih bapak dia. Jadi semua sekali bagi Allah sama saja. Jadi nak masuk syurga Allah Ta'ala ni sama taraf, sama mudah, laki-laki dan wanita. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, dalam untuk memasuki syurga Allah, penuhi syarat-syarat dia yang ditetapkan. Dan ini kandungan jihad, jihad dan infak. Jadi memula dengan jihad, falladina hajaru, maka orang-orang yang sanggup berhijrah demi agama ni, dia kena ada hijrah lah. Hijrah belajar, hijrah macam-macam. Wa ukhriju min diyarihim, dan sanggup dihalau keluar secara zalim daripada kampung halaman sendiri. Dia sanggup dihalau keluar secara zalim daripada kampung halaman sendiri. Wa uzu fi sabili, dan sanggup menderita, sanggup disakiti, dianyai pada jalanku, pada jalan agamaku. Ini semua ni nama-nama jihad yang besar, yang mana golongan jaminan. Wa qatalu, dan sampai tahap mereka sanggup berperang. Wa qutilu, dan mereka terbunuh. Nah, saya sekiranya amalan-amalan ini diberi taufik buat,
la ukaffiranna anhum sayiatihim, aku akan tutup segala dosa-dosa mereka. Wala udkhilannahum jannatin, dan aku akan masukkan mereka ke dalam kebun-kebun syurga. Tajri min tahtil anhar, mengalir di bawah istana dan pokok-pokok syurga anak-anak sungai. Sebagai thawaban min indillah, sebagai balasan, pemberian istimewa daripada Allah Ta'ala. Wallahu indahu, dan Allah Ta'ala itu di sisinya husnul sawab, balasan-balasan yang baik. Ayat 196 ini infak pula. Jadi duduk dalam dunia ini, duduk dengan buat sesuatu yang akan menguntung ke akhirat. Jangan sekali-kali terpedaya dengan orang lain, orang yang kumpul dunia kerana tidak fikir akhirat. Jadi masalah infaknya, masalah jangan terpedaya dengan orang lain. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad, jangan pula memperdayakan kamu oleh bebasnya orang-orang kafir di muka bumi untuk kumpul harta dunia. Janganlah memperdayakan kamu oleh bebasnya orang kafir fil bilad. Fil bilad ni tempat-tempat penetapan manusia di muka bumi ini, yang mana ada penempatan manusia kafir yang bebas untuk kumpul harta dunia. Harta dunia itu mata'un qalil, suatu kesenangan tapi sedikit benar. Qalilun haqirun, suatu kesenangan tapi sedikit benar. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian mati saja mereka, tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihadu, seburuk-buruk tempat kembalian neraka jahannam. Jadi jangan jadi begitu. Jangan jadikan dunia ini untuk dikumpul dan ditinggalkan. Bahkan hendaklah diinfak sebagai tempat kembali kekal kita. Ayat 198 tafsir. Lakinil ladina taqaw rabbahum, akan tapi mereka yang betul-betul takut akan Tuhan dengan jaga hukum dan syariat, lahum jannat, bagi mereka itu kebun-kebun syurga, tajri min tahtil anharu, mengalir di bawah istana dan pokok-pokok syurga, anak-anak sungai, khalidina fiha, mereka kekal berada dalamnya apabila masuk. Nuzulan min indillah, layanan tetamu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala layan mereka sebagai tetamu. Tetamu yani sebagai tetamu sentiasa. Wa ma indallah, apa yang Allah Ta'ala sediakan di sisinya di akhirat nanti, khairun, lebih baik berbanding dengan dunia, di segi kualitinya, di segi kuantitinya dan sebagainya. Tapi lil abrar, bagi orang-orang yang baik. Ayat seterusnya tafsir untuk ahli kitab yang beriman juga. Wa inna min ahli kitabi, dan sesungguhnya ada di kalangan ahli kitab, mereka sebelum ini sudah ada kitab, lepas itu masuk Islam, belajar kitab Quran. Wa inna min ahli kitab, sesungguhnya ada di antara ahli kitab, laman yu'minu billahi, juga beriman kepada Allah, juga beriman betul-betul dalam mentauhidkan Allah. Dan wa ma unzila ilaikum, dan wahyu Quran yang diturunkan kepada kamu. Wa ma unzila ilaihim, wahyu yang diturunkan kepada mereka. Pokok ahli kitab ni pun yang menjadi pengikut umat Nabi SAW, khashi'ina lillah, beriman ni betul-betul khasyuk, yang rendah diri dengan mengikuti segala syariat Allah. La yashtaruna bi ayatillah, tidak seperti orang lain, mereka tidak tukar ayat-ayat Allah dengan upahan dan habuan dunia yang sedikit. Tidak seperti ahli kitab yang lain. Jadi biasa Allah Ta'ala akan sebut 2-3 perkara yang biasanya rusak dan sesatnya ahli kitab. Di antaranya tukar. Jadi mereka yang tidak sesat, mereka tidak tukar. Tidak tukar dengan menyembunyikan ayat-ayat Allah untuk dapat habuan dunia sedikit. Ulaika lahum, mereka ahli kitab seperti ini, bagi mereka itu ajruhum inda rabbihim, pahala di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat cepat hisab amal. Mati saja untuk masuk syurga sangat cepat. Seramai-ramai manusia di atas dunia ni, Allah Ta'ala akan hisab mereka dalam separuh hari. Kesimpulan surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang telah beriman, sabar, bermakna istiqamah dalam tauhid dan risalah dan akhirat. Wasabiru, hendaklah mengalahkan orang kafir dalam sabar. Sabiru ni mengalahkan orang kafir dalam sabar. Warawitu, dan sentiasa berada di perbatasan. Berada di perbatasan ni, jangan mundur. Bila kita dapat tawan di kawasan-kawasan kafir, jangan mundur. Biar kita makin luar.
Mana sentiasa berada di perbatasan. Mana jihad, jangan berhenti. Mana dapat satu negara, jangan berhenti. Kemudian negara lain. Orang itu hendaklah sentiasa berada di perbatasan. Wattaqullah, dan takutlah kamu akan Allah Ta'ala sentiasa. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya dunia dan akhirat. Kita buka surah Fath.